Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey, baik. Jadi pada minggu ini, pada pagi ini, kita akan sambung pembelajaran kita tajuk reka bentuk dan juga teknologi. Okey, kita akan sambung pada minggu ini muka surat 4 dan juga muka surat 5. Sebab dia punya muka surat dia bersambung antara sebelah dan sebelah. Jadi kita terus habiskanlah muka surat 4 dan juga muka surat 5 ini, iaitu tajuk dia kenali mata jahitan. Okey, cikgu terus terang cakap kepada kamu bahawa bagi topik jahitan ini, cikgu sebenarnya kurang mahir lah tentang topik jahitan ini. Sebab masa dulu-dulu lah, masa cikgu zaman sekolah dahulu, cikgu ambil bidang lain, perempuan yang ambil macam ni. Lepas tu cikgu sekolah menengah dulu, dia bagi kepada dua, lelaki dan juga perempuan. Bagi murid lelaki, kita orang ambil bahagian teknikal. Bagi perempuan, dia akan ambil teknologi rumah tangga untuk subjek kemarahan hidup. Jadi, bagi perempuan, diorang belajar lah benda ni. Murid perempuan, waktu cikgu belajar dulu, diorang belajar tentang jahitan. Kami ni, yang lelaki, kami tak belajar tentang jahitan. Kami belajar tentang elektronik, tentang buat pertukangan, reka bentuk dan sebagainya. Jadi cikgu sebenarnya sebut sedikit tak mahir sangat tentang tajuk jahitan ini. Cumanya apabila dia ada dalam tajuk reka bentuk dan juga teknologi, kita kena belajar lah. Nanti kita akan cuba buat sama-sama di sekolah. Kalau ada kesempatan, kita buat secara praktikal bagaimana jahitan-jahitan ini dibuat, okay? Di bilik kemarahan hidup dan sebagainya. Jadi sekarang kita belajar dulu teori tentang mata jahitan ini. Dan kita akan, nanti cikgu akan terangkan kenapa jahitan ini penting bagi semua murid, tak kira lelaki, tak kira perempuan. Okey, pertama sekali kamu pergi kepada muka surat 4, kamu tengok di bahagian atas sekali, iaitu tajuk dia ialah kenali mata jahitan. Okey, baik. Jahitan ni dia ada banyak. Kalau kamu mungkin budak lelaki, murid perempuan, cikgu tak pasti kamu perasan ataupun tidak. Kalau kamu perasan di baju kamu, di seluar kamu, di beg kamu, sebenarnya dia berlainan jenis jahitan. Dia tak sama. Ada kegunaan-kegunaan dia. Bukan semua jahitan tu sama je. Macam kamu nampak seperti yang kamu tak perhatikan betul-betul kan. Contoh macam beg cikgu ni, dia ada beberapa jenis jahitan lah. Okay, kalau kamu perasan dia ada beberapa jenis jahitan kat sini. Dan kamu nampak sama macam dalam buku teks semua. Okay, tujuan dia berbeza di antara satu sama lain. Jadi sekarang ni kita akan belajar lah tentang jenis mata jahitan tangan. Okey, ini kita jahit menggunakan tangan. Kita tak jahit menggunakan mesin. Sekarang ni kita cerita tentang kita jahit gunakan tangan. Ambil jarum, ambil benang, kita jahit. Okey, kita pergi pada definisi dia ataupun maksud dia. Mata jahitan tangan mempunyai pelbagai jenis. Mata jahitan digunakan untuk mencantumkan kepingan fabrik, membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Yang berikut ialah contoh mata jahitan tangan. Okey, dia ada tujuan dia. Satu, yang pertama ialah untuk mencantumkan kepingan fabrik. Cikgu nak tunjuk contoh, tak bawa pakaian dan sebagainya kan. Dan contoh macam ni lah, macam cikgu punya sweater ni. Kalau kamu perasan sweater yang cikgu pakai ni, baju sejuk ni, ini yang bahagian hoodies dia tak sama, tak bersambung pada awalnya. Tapi bila dia buat baju ni, dia jahit, tapi guna mesin lah yang ni. Dia jahit, dia sambung bahagian yang kepala ni kan, untuk kita tutup kepala ni. Awalnya dia tak ada, tapi bila dia jahit, dia sambung, maka dia bau gabungan antara dua fabrik. Itu yang cikgu nak terangkan secara mudah kepada kamu lah. Okey, kemudian seterusnya jahitan membuat kemasan tepi fabrik dan sebagai hiasan. Membuat kemasan tepi fabrik ni macam ni. Kalau kamu perasan, bila kamu potong kain, tepi hujung dia, hujung kain tu, bila kamu potong pakai gunting, dia akan jadi macam menggerutu ataupun dia jadi macam tak sekata kan. Jadi tujuan kita buat jahitan tangan ni adalah untuk melakukan kemasan tepi fabrik. Okay, kamu boleh nampak tak beg cikgu ni, hujung dia bila kita jahit, ini pun guna mesin lah. Sekarang ni kita banyak guna teknologi mesin, tapi kita boleh juga guna tangan kan. Ini tujuan dia, untuk lebih kemas. Kita jahit balik supaya lebih kemas di hujung dia. Kalau tak, nanti di hujung kain tu dia pecah. Dia pecah, dia tak ada berapa cantik. Dan seterusnya ialah untuk hiasan. Untuk hiasan ni contoh, ni bukan jahitan.
dia macam kita letak logo ke apa kan. Contoh hiasan, contoh yang paling mudah sekali, kamu punya lencana sekolah. Lencana sekolah tu letak kat baju kamu, lencana sekolah tu kemudian mak kamu jahit kan, bagi tak tertanggal. Itu sebenarnya sebagai hiasan lah. Kalau kita tak nak logo sekolah tu, kita buka jahitan tu, kita cabut logo sekolah tu. Okay, kita punya lencana. Okay, jadi itu adalah tujuan untuk kita tahu tentang jahitan tangan. Kebiasaannya kita jahit lencana sekolah dekat baju tu, kita guna, mak-mak kamu guna jahitan tangan. Kalau advance sikit, mak dia akan guna mesin lah, lebih cantik. Tapi kebiasaannya ramai yang guna tangan sedang, dan nanti nak tukar baju dan sebagainya. Okey, baik, sekarang ni kita pergi kepada jenis jahitan yang pertama, iaitu kamu tengok dalam buku teks kamu. Tapi sebelum kita masuk jahitan tu, kamu tengok yang budak perempuan tu dia cakap, ada budak perempuan pengawas tu dia cakap, fabrik bermaksud kain yang diperbuat daripada benang yang ditenun. Contoh fabrik ialah kapas, linen dan juga sutera. Ada beberapa jenis kain lah, kain kapas, kain linen dan juga kain sutera. Itu adalah fabrik yang kita gunakan, jenis fabrik ataupun jenis kain yang kita gunakan. Semuanya berbeza. Sekarang banyak lagi jenis kain yang kita gunakan. Kain lap tingkap punya lain, kita rasa dia punya kain dia lain kan. Macam beg cikgu ni, dia jenis kain kasar. Okay, jenis kasar. Kalau baju sejuk cikgu ni, kain licin. Tujuan dia adalah untuk macam kalau hujan, air lebih mengalir lah, tak melekat kat baju. Okey, kita pergi pada jahitan yang pertama, iaitu jahitan kiar. Jahitan kiar digunakan untuk memulakan dan mematikan jahitan. Jahitan ini juga digunakan sebagai jahitan tetap dan menjahit bahagian kelem yang merentas serta menggantikan jahitan mesin. Okey, kenapa kita kena belajar jahitan-jahitan ni? Sebenarnya kadang-kadang baju kita kan berlaku terkoyak dan sebagainya, dan kita kat rumah tak ada mesin jahit. Jadi kita kena belajarlah cara kita nak jahit guna tangan menggunakan jahitan kiar ni. Kita nak sambung balik dia punya jahitan yang telah terkoyak tu sama macam yang guna mesin. Boleh faham tak? Jahitan kiar ni tujuan dia, kalau baju kita terkoyak, baju kita dia jahit mesin kan. Jadi takkan kita nak buang. Kadang-kadang baju kita beli mahal, 200, 300. Kalau baju sejuk kebiasaannya mahal lah. Kemudian dia terkoyak sikit, takkan kita nak buang terus baju tu. Jadi kita nak jahit sama macam mesin jahit yang digunakan, maka kita akan melakukan jahitan kiar. Dan kalau kamu tengok dalam gambar itu, ada gambar sebelah dia memang kemas sama macam mesin jahit, guna mesin jahit. Tapi ni guna tangan Tapi benda ni susah sikit lah. Bila kita nak buat jahitan kiar ni, kita kena teliti dan lebih kemas dan sebagainya. Okay, baik. Faham kenapa kita kena belajar jahitan ini? Supaya kita tidak membazir. Kemudian seterusnya, yang kedua ialah jahitan jelujur halus. Apa yang dimaksudkan dengan jahitan jelujur halus? Okey, jahitan jelujur halus ni digunakan sebagai jahitan tetap. Jahitan jelujur halus digunakan untuk membuat kedutan atau sulaman pada fabrik. Okey, ada sesetengah fabrik dia kamu perasan jahitan dia ada kedutan. Dekat cikgu tak boleh tunjuk. Kalau kita dalam bilik kemahiran hidup ada lah benda-benda kain-kain, jenis kain ni cikgu boleh tunjuk lah. Tapi sekarang cikgu tak boleh tunjuk pasal tak ada kain tu. Dia kadang-kadang, selalunya yang untuk kedutan ni, kamu perasan kadang-kadang kain buruk. Dia ada kedutan yang dibuat supaya nampak kain tu lebih cantik. Ni dekat tangan cikgu ni ada pun. Ni dekat sweater cikgu, bahagian tangan ni kamu perasan tak, dia jahit, dia berkedut-kedut kat sini. Tujuan dia adalah untuk macam baju sejuk, tujuan dia adalah untuk dicengkam kita punya tangan lah, ditutup supaya angin tak masuk. Itu tujuan dia, nampak tak? Yang ini jahitan jelujur halus ni untuk tujuan dia buat kedutan pada fabrik. Kalau tak ada kedut macam ni, tak berapa nak praktikal sangat lah guna baju suit. Kadang-kadang angin masuk. Kenapa dia buat macam ni? Sebab bila kita pakai baju sejuk, kita naik motor. Okey, kalau lah kita naik motor guna baju sejuk ni, cikgu naik motor, dia akan tutup angin masuk daripada baju ni. So kita akan tak rasa sejuk lah. Kita bawa motor, angin masuk. Tapi bila ada jahitan yang jenis macam ni kan, dia kunci kita punya pergelangan tangan, maka angin tak masuk kat situ.
Okey, baik. Seterusnya ialah untuk jahitan jelujur kasar. Okey, kita baca sama-sama. Jahitan jelujur kasar digunakan sebagai jahitan sementara untuk menetapkan kedudukan dua atau lebih fabrik semasa menjahit. Okey, tujuan dia waktu kita nak jahit tu supaya benda tu bersambung dan tak bergerak. Boleh faham tak? Kita buat jahitan sementara. Kita nak cabut balik jahitan tu. Contoh, cikgu nak gabungkan antara kain dengan kain. Cikgu tak nak bagi dia bergerak sebab cikgu nak jahit yang kemas ni, yang jahitan kiar tu. Jadi cikgu tak nak bagi dia bergerak. Cikgu gunakan jahitan jelujur kasar supaya ianya tidak bergerak dan sebagainya. Dan kadang-kadang bila berlaku kecemasan, contoh seluar kamu terkoyak dan sebagainya, di sekolah kan, kamu tak ada baju lain dan sebagainya, maka kadang-kadang cikgu akan ambil kamu punya seluar tu, cikgu akan jahit jahitan jelujur kasar supaya nanti balik kamu buka balik jahitan tu dan jahit guna mesin balik. Kadang-kadang untuk kecemasan kita gunakan jahitan tersebut. Okey. Okey, seterusnya muka surat 5, cuba kita lihat muka surat 5, kita sambung balik jenis jahitan yang ada, iaitu jahitan insang pari digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian tepi fabrik dan sebagai jahitan hiasan untuk menjahit motif. Okey, jahitan insang pari ni kalau dulu kat sekolah menengah memang cikgu ada tahu jugalah tentang jahitan insang pari ni. Sebab bila cikgu belik buku murid perempuan kan, kadang-kadang tengok baca juga buku RBT murid perempuan. Tak sama kita akan dapati dia dah ajar tentang jahitan insang pari ni. Insang pari ni memang popular lah. Di mana kalau boleh kita kena belajar lah untuk tujuan dia nak jahit di bahagian hujung ataupun dia nak tutup bahagian ni. Macam ni dia guna teknologi lain. Dekat beg cikgu pun dia guna jahitan jenis lain. Cikgu tak boleh tunjuk pasal cikgu tak ada bahan yang nak tunjukkan kepada kamu. Kita tak ada dalam bilik kematian hidup. Jadi insang pari ni kamu kena belajar lah. Seterusnya nanti jahitan sembat. Okey, jahitan sembat digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepet atau bahan hiasan. Ini yang cikgu sebut tadi. Kalau kamu nak tampal lencana dan sebagainya dekat baju, mak kamu selalu buat lah jahitan sembat ni supaya ianya digunakan sebagai jahitan tetap untuk menjahit bahagian kelepet atau bahan hiasan. Okey, dia letak sebagai hiasan. Contoh dah siap baju ni, cikgu nak letak lencana sekolah kat sini. Jadi cikgu letak tepek sini, cikgu akan gunakan jahitan sembat. Dan akhir sekali ialah jahitan silang pangkah. Okey, jahitan silang pangkah. Jahitan silang pangkah digunakan sebagai jahitan tetap untuk mengemaskan bahagian kelepet, lipatan dan tepi kain serta sebagai jahitan hiasan. Yang tadi semua jahitan biasa, yang ni lebih kepada hiasan. Sama juga tujuan dia adalah untuk mengemaskan di bahagian kelepet, di bahagian hujung dia dikemaskan, lipatan ataupun tepi kain. Okey, seterusnya kamu tengok apa lagi yang dicakap kat situ. Selain mata jahitan tangan, terdapat pelbagai jenis mata jahitan yang boleh dihasilkan untuk menggunakan mesin jahit elektrik. Okey, antara jahitan tangan ni, mesin jahit elektrik juga boleh buat macam ni, sama sebiji. Sekarang punya mesin jahit dah canggih lah, tak sama macam zaman dulu. Sekarang punya mesin jahit dah canggih, ada mesin jahit tepi, ada mesin jahit biasa dan sebagainya, ada mesin jahit industri. Tujuan dia adalah macam ni juga lah. Sekarang kalau kamu tengok teknologi yang lagi canggih daripada tu, ada mesin jahit sulaman pun ada. Dia letak dalam komputer, logo dan sebagainya. Nanti bila dia letak baju tu dekat atas mesin tu, maka mesin tu secara komputer dia akan sulam kita punya baju. Ataupun selalu kamu biasa tengok kat topi kan, kat bahagian topi tu ada yang sulam tu, maka itu dia gunakan sistem komputer lah. Kalau kita nak guna tangan sulam, tak tahu nak siap satu topi tu berjam-jam, tapi guna mesin dia sekejap lah. Itu antara teknologi yang paling terkini lah kita gunakan dalam teknologi jahitan ini. Okey, jarak di antara setiap mata jahitan jelujur halus adalah antara 3mm hingga 5mm. Tu budak lelaki tu cakap. Okey, jadi apa yang penting belajar tentang jahitan ni? Yang pentingnya ialah bila kita berlaku kecemasan tu kan, contoh kamu pergi berkemah dan sebagainya, baju kamu terkoyak, seluar kamu terkoyak, kamu ada satu seluar saja, takkan kamu nak pakai seluar koyak, atau takkan kamu tak pakai seluar langsung. Jadi kita tahu sedikit tentang jenis jahitan ni, kita boleh gunakan, kita boleh praktikkan jahitan-jahitan ni semasa berlaku kecemasan. Itu satu. Kemudian kedua, ada orang yang memang dia belajar jahit untuk dia buat duit kan.
Dia belajar jahitan untuk buat duit. Tak kira lelaki ataupun perempuan. Dan kebiasaannya yang cikgu jumpa, tukang jahit lelaki ni dia punya jahitan lebih kemas dan lebih cepat berbanding tukang jahit perempuan. Tapi berbeza lah, kita punya kemahiran berbeza. Tapi kalau orang lelaki jahit, cikgu tengok lebih kemas dan lebih cepat diorang buat. Sebab tu kalau kamu perhatikan betul-betul dalam dunia glamour kan, dunia selebriti, orang yang buat pereka fashion cikgu cakap pereka fashion yang terkenal, yang hebat, terdiri daripada orang lelaki. Banyak, lebih ramai kalau tak silap berbanding dengan tukang fashion perempuan. Yang lebih popular lah, yang lebih glamour lelaki. Sebab diorang tak tahu lelaki ni dia punya kemahiran dia lebih tinggi berbanding wanita lah. Sebab wanita pun dia ada kelebihan yang tersendiri. Diorang pun power juga. Cumanya bila yang paling terkenal kebiasaannya lelaki. Kadang-kadang jenama baju ke, jenama seluar ke pun lelaki juga. Dia punya boss dia punya pemilik syarikat tersebut. Perempuan dia jarang. Aku tak tahu kenapa kebiasaannya macam tu. Tetapi benda ni boleh buat duit banyak lah. Kalau kamu ada kemahiran menjahit, ramai sangat yang nak guna kamu punya kemahiran itu. Okay, cikgu pun kalau semasa musim raya nak hantar baju, kadang-kadang penuh. Orang yang tukang jahit tu dia punya tempahan penuh. Sebab ramai orang hantar untuk jahit baju dan sebagainya lah. Jadi sebenarnya banyaklah fungsi kita belajar teknologi ni. Satu adalah untuk kita guna diri kita sendiri. Satu lagi kita boleh gunakan untuk mengaut keuntungan pada masa akan datang. Apa yang penting ialah kamu perlu rajin dan sebagainya. Itu saja. Okay, kemudian apa yang kamu kena buat ialah senang saja. Untuk topik kali ini, kamu keluarkan buku latihan kamu. Kemudian kamu tulis hari dan juga tarikh pada hari ini. Seterus itu kamu buat tajuk dia ialah mata jahitan tangan. Okay, tajuk dia mata jahitan tangan. Kemudian seterusnya kamu terus buat ni lah 6 jenis jahitan tangan tu. Kamu buat jenis tu, kamu tulis maksud dia di bawah. Itu saja. Ada 6 kamu buat. Setelah siap, kamu ambil gambar, kamu hantar kepada cikgu di WhatsApp. Cikgu akan cek lah kerja yang kamu buat. Kemudian cikgu akan tag siapa yang hantar. Okay, itu saja. Senang saja. Kita akan sambung pembelajaran kita pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.